Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya hormati Datuk KP, Datuk Timbalan KP, Datuk-datuk, pegawai pimpinan, pegawai polis, anggota muslimin dan muslimat, hadirin solat jemaah kita sekalian. Lebih dahulu saya ucap terima kasih kerana sudi menjemput saya buat pertama kalinya saya hadir ke IBK ni. Biasa lalu saja, hari ini dapat masuk, alhamdulillah. Dan hari ini kita pun tak ada banyak masa, lebih kurang dalam setengah jam saja. Saya nak kongsi sedikit berkaitan dengan bidang yang saya ceburi. Saya Syazwan Jaafar, tugas di Masjid Al-Qurtubi Segambut, pendakwa bebas, seorang usahawan dan juga juruterapi psikologi Islam di bawah Perbima. Jadi bila cerita pasal psikologi ni, ada beberapa benda saya nak kongsi lah. Dan bukan senang dapat peluang ni, kerana sekarang ni kita tengok penyakit kejiwaan ni banyak sangat. Dulu-dulu dia tak banyak sangat, sekarang ni dah melampau. Dan boleh dikatakan kajian menunjukkan 2 daripada 10 orang ada kena salah satu penyakit psikologi ni. Dan penyakit psikologi ni ada lebih 300 jenis. Rasa-rasa sakit fizikal pun tak banyak macam tu. Sakit psikologi ni, orang bahasa mudah ni sakit mental. Tapi kita tak nak pakai mental, pasal orang tengok tu macam sakit otak. Dia takut dengar bunyi tu. Jadi bukan semuanya gila. Gila ni 20% daripada keseluruhan tu je, lebih kurang. Yang banyaknya dia tak gila, dia nampak normal, tapi dia ada sesuatu masalah yang kita susah nak define. Ni mungkin tuan-tuan punya bidang pun sama. Bila jumpa dengan situasi macam ni, kita pun jadi payah pasal dia gaib, tapi boleh dibuktikan. Baik, penyakit ni tuan-tuan, kita mudah cerita, dia ada 3 jenis. Penyakit fizikal, semua orang tahu. Penyakit yang mana dia boleh dirasa, dilihat dan nampak, boleh dirawat dengan mudah. Contohnya sakit buah pinggang, nampak doktor scan, buat test macam-macam, dapat tahu. Darah tinggi, cek pam 200 lebih, darah tinggi dah tu. Kecil manis, cucuk jarum, doktor test, naik 18, gula tinggi, boleh tahu, boleh sukat. Sakitnya pun nampak, dia punya kesan dia pun nampak, boleh dibuktikan dengan mudah. Gaut misalnya, tahu kaki tu bengkak, makan sotong dia jadi naik satu macam. Dan sakit-sakit ni dulu mungkin lah, di tempat kita ni mungkin dulu ingat tu hantu setan juga. Tapi sekarang saya yakin orang tahu ni penyakit fizikal. Dia tak pergi jumpa pemuh, dia pergi jumpa doktor. Dan doktor bagi ubat, boleh dirawat insya-Allah. Sakit nombor 2 ialah sakit yang berkaitan dengan spiritual. Sakit spiritual, gangguan spiritual, yang mana ia dilibatkan oleh makhluk halus biasanya, seperti jin, sihir. Ni sekarang ni popular sihir. Sehari 2 kat Surat Khabar ni cerita pasal sihir. Sihir ni pun satu benda susah nak define juga. Kecuali dekat Saudi dia ada kementerian sihir, dia boleh nak bawa benda tu ke mahkamah. Di sini kita payah lagi. Tapi tak apalah, nak cerita tu pun penyakit juga, yang boleh membuatkan seseorang rasa seperti penyakit tu wujud tapi tak nampak. Tak kisahlah dia kembung perut ke, dia naik kudih ke, dia jadi macam busung, dia jadi histeria dan sebagainya, tapi tak boleh bukti. Bawa pergi hospital, bawa pergi klinik, doktor cek, doktor scan, dia tak nampak apa. Jadi ini penyakit spiritual dibawa oleh syaitan, jin dan sebagainya. Dan ustaz, nombor 3 ni penyakit apa ni? Penyakit apa? Dia 2 ni je kita tahu, tak sihir yang gaib ni dan fizikal. Yang ini ada satu penyakit yang kita jarang tahu dan kita kena ambil tahu, psikologi. Dan dia bawa masalah juga. Dan kadang-kadang sakit di bentuk tubuh badan tu pun wujud juga. Jadi ini salah satu yang kita nak bincang. Dan antara yang paling masyhur sekali ada berlaku dekat bumi kita ni, 2 yang paling ringan saya ambil ni.
Tak mau cakap seorang-seorang tu lagi. Yang banyak masyarakat kita pun kena. First, anxiety disorder. Nombor 2, obsessive compulsive disorder, OCD. Anxiety, OCD. Anxiety ni apa? Dia mari satu macam panik, risau tak tentu hala dalam keadaan tiba-tiba. Contohnya ada Pak Abu kata, Pak Abu seorang nama, kita ambil contoh. Dia duduk diam-diam main dengan cucu, timbang cucu lebih kurang, tiba-tiba dia punya jantung jadi laju. Dia simptom dia macam ni. Jantung tiba-tiba laju, napas jadi pendek, tercungak-cungak, berpeluh-peluh, menggigil-gigil, meremang-remang, dan dia jadi kata orang Perak libang libu. Keluh kesah tak keruan dalam masa 5 ke 10 minit tiba-tiba. Bayangkanlah Pak Abu tadi, dia kena benda ni, tiba-tiba dia rasa macam tu. Memang dia akan ingat sakit jantung. Jadi langkah pertama dia akan pergi klinik dan dia akan cek dengan segera dia ada sakit jantung ke tak. Malangnya doktor bagi tahu dia tak ada sakit apa-apa. Sihat, jantung okey. Dan dia pun tak puas hati kenapa dia ada rasa macam ni. Kemudian beberapa hari selepas itu kena lagi. Kali ni tengah tengok TV pula. Jantung jadi laju, napas jadi sesak, berpeluh-peluh, menggigil-gigil, tak keruan. Kali ni dia pergi klinik yang lebih besar, hospital lebih besar, nak cek darah, cek jantung, buat ECG, endogram, macam-macam. Keluar result lepas sejam 2 jam, doktor tetap cakap pakcik tak ada apa-apa, sihat. Habislah, dah 2 kali dia kena macam ni. Jadi orang yang kena macam ni, dia akan rasa apa? Dia mula datang penyakit risau sampai dia ingat dia nak mati bila-bila masa. Dia rasa esok kot kena serangan kanser otak ke, stroke ke, dan dia tak ada jawapan. Doktor tak bagi jawapan, macam mana dia nak tahu dia kena apa? Dan dia kena serang ni kat rumah seorang-seorang. Jadi dia mula berjumpa bini dia, mula tulis wasiat. Dah cakap benda bukan-bukan, abang kalau mati esok tolong gadaikan, bayar hutang kawan ni. Dia jadi macam-macam lah. Dia mula tak nak keluar rumah, dia mula tak nak kerja, dia mula ada mood dia ada masalah. Dia dah mula emosi dia tak stabil, makan pun dah tak berapa mau. Kena kali ketiga, tiba-tiba. Maka kali ni dia pun jumpalah alternatif. Kawan dia pun Pak Abu, Pak Ali cakap, Abu, kau cuba tengoklah, kot-kot ada rawatan Islam, tantah jin ke apa kacau kau ni. Dia pun tak iyalah. Pasal doktor tak boleh nak bagi tahu jawapan, pergilah jumpa kawan ni, Darul Syifa ke Darul apa ke, Darul Salam ke. Doktor ustaz tu biasa buat macam mana kalau nak ruqyah? Dia suruh duduk. Ustaz ni pun baca kat kepala lebih kurang ayat ruqyah lah, Bismillahirrahmanirrahim, sampai ayat kursi, sampai 3 kul. Pak Abu boleh tidur lagi. Tak apa, baca. Habis baca dalam 15 minit, ustaz tu pun tanya, Pak Abu, ada rasa macam-macam tak? Apa-apa rasa? Tak ada apa ustaz, okey saja. Okey. Tidur lagi. Kalau boleh ustaz ulang lagi 2-3 kali pun okey juga. Sudah. Rawatan Islam pun tak nampak efektif apa-apa. Cuma ustaz tu biasalah dia buah air satu balang, dia buah limau ke apa, itu aksesori nak bagi segar je. Tak apa, Pak Abu pergi balik bawa air ni, pergi minum, nanti mandi, buah dalam air, siram badan. InsyaAllah tengok dalam 2-3 hari ni ada perubahan ke tak. Okey, dia pun balik lah. Hati dia senang sikit. Balik-balik petang dia buat lah macam ustaz suruh buat. Elok bawa dalam baldi, gaul, mandi siang-siang, tengah siram tu dia kena lagi benda tu. Dia pun cakap dalam hati, ustaz dengan kawan aku, dengan doktor semua penipu. Aku punya masalah tak selesai juga. Dia punya masalah anxiety dia tak selesai. Sekarang ni apa dia kena sebenarnya? Ini dah ada serangan panik ataupun anxiety disorder yang mana semua kita ada, tuan-tuan. Allah bekalkan beberapa kimia seperti adrenaline, serotonin, dopamin untuk interact, untuk naikkan booster kita supaya kita boleh bertindak dalam kecemasan. Saya tahu anggota-anggota pun ada benda ni. Bila kita berdepan dengan ancaman, kita akan jadi macam tu. Jantung kita akan laju, napas kita akan laju, kita ada satu hormon keluar, kita nak lawan ke, kita nak lari, bertindak tu lebih tenaga. Sebab itu bila kalau contohnya ada ular sawa masuk tengah-tengah ni,
Semua kita akan jadi macam Pak Abu tadi. Jantungkan laju, nampakkan laju, shaking. Ada extra nak lawan ular tu ke nak lari. Kalau lari boleh lompat kalah lah kita punya pagar tu. Begitu lompat satu sekali henjut kita boleh lompat. Bila kita menung balik macam mana semalam aku lompat 40 kali buat pun tak jadi. Pasal tak ada ular. Tak ada ular. Ada orang hantu kejar dia pun boleh tembus pintu. Contohlah. Ataupun tiba-tiba kita bawa balik madu. Bukan madu dalam botol tu, madu betul tu. Bini kita punya mengamuk, dia satu kali dia angkat meja ni sebelah tangan dia boleh balik. Itu bukan hantu masuk. Itu bukan hantu. So kita dah jadi hantu dan buatkan adrenalin dia keluar, dia mengamuk. Tapi dia dalam 10 minit macam tu je. Okey, semua orang ada boleh. Kucing pun ada benda ni. Cuba tuan-tuan tengok. Kalau kucing gaduh dia jadi macam mana? Kan dia meremang macam tu. Tapi kita tak check lah jantung dia laju ke tak. Tak pasal lah kita nak check. Semua tindak balas ni Tuhan bagi kecemasan kepada manusia untuk bertindak dalam kecemasan. Booster namanya, adrenalin namanya. Tapi malangnya Pak Abu benda ni keluar tanpa sebab. Tengah tengok TV tadi, tengah main dengan cucu, mana dia nak rasa benda tu logik? Kenapa Pak Abu punya hormon ni jadi macam ni? Pasal ada kesan ketakutan yang panjang, kesan impact stres yang tinggi yang berlarutan. Hari ni Tuhan nak bagi dia jadi masa tu. Jadi solusi dia ialah dia kena rawat. Pergi jumpa doktor PSY, betulkan balik. Ada ubat dia kena makan, ada terapi yang dia kena lalui. Buang dia punya stres, masalah macam-macam tu. Kerana kadang-kadang orang yang jadi macam ni, kita study balik. Dia baru kematian isteri contoh, dia terkejut. Dia baru ada budak kena rogol jadi macam ni. Ada benda yang high impact kepada dia, tapi dia tak, kesan tu datang kemudian. Macam kita radiator kita pecah bukan pasal hari ni kita punya masalah. 2-3 tahun kita tak selenggara, dia jadi nak macam tu. Tayar kita pecah pun bukan pasal semalam, pasal 2 tahun 3 tahun tak pernah tukar. Macam tu lah. Jadi Pak Abu dia dah kena benda ni. Sekarang ni dia perlu dirawat. Bawa pergi jumpa bomoh, memang hantu saka sajalah bomoh punya cerita. Dia pun bukan Pak Abu tadi, dia bukan tak jumpa bomoh, dia jumpa juga bomoh. Bomoh lagi best. Bomoh ni bila datang Pak Abu, dia pun suruh Pak Abu duduk. Pertama ayat bomoh apa? Haji, dah cek doktor ke belum? Modal dia lah. Dah 4-5 kali saya dah cek doktor, tapi doktor apa? Bomoh, doktor cakap tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Ni aku punya game lah. Tak ada apa-apa kan? Betul dah cek? Betul tak ada apa-apa. Ni saya nampak ada satu benda macam ni. Tadi tuan nak masuk pintu rumah saya je, kat kepala saya nampak ada 3 ekor dah. 3 ekor dah. Bila tuan duduk depan saya ni, saya tengok lebih kurang setengah jam, buah kemian ni nampak lagi 3 ekor, 7 ekor, 8 ekor ada kat pinggang, kat pada lutut semua ada. Orang tua ni pun jadi satu cacah barbar. Ini setan keliling aku rupanya. Bomoh dia tak boleh buat apa-apa. Ini bukan sakit hantu. Jadi berapa bil? RM888 kalah KPG. Dia paling mahal modal sak kemian ni. Apa pun tak keluar. Balik-balik tak dan balik ke rumah, kena tengah-tengah jalan. Pasal dia buh setan pula kat kawan ni. Jadi ini sakit ni nama anxiety disorder. Nombor 2 penyakit ni apa? Penyakit OCD tadi, Obsessive Compulsive Disorder. Dia nama saintifik lah. Nama Melayunya was-was melampau. Ini unik tuan-tuan. Saya sebenarnya satu tajuk ni saya kena bahas kat sejam 2 jam. Pasal nak define dia very clearly, dia take time lah. Tapi dalam kuliah yang ringkas ini, saya boleh cerita sikit sebagai maklumannya. Was-was terbagi kepada 4 jenis penyakit was-was. Satu, geometrical OCD. Geometrical OCD ni dia susun atolik tak macam ni. Cak boleh nampak benda ni sengit, dia kena tegakkan. Tu signboard keluar tu sengit tu. Dia kalau tak ada orang kat sini, ada tangga, dia pergi betul. Slipper kena susun slipper lurus macam ni. Hanger kalau warna biru, warna kuning, warna merah. Barang atas meja dia tak boleh usik. Pensel kat sini, pen kat sini. Kawan duduk, dia mengamuk. Dia jalan dalam tile tu kan sekaki kat luar tu, dia jalan dalam kotak tu. Kalau kena bucu, dia patah balik. Kalau tangan kanan dia kena
kena pintu ni, tangan kiri pun dia nak bagi ni. Dia on switch tangan ni, tutup pun nak bagi gini rasa. Betul? Masuk pintu jalan tu, balik kena jalan tu. 10 jalan ni dia tak nak ikut. Orang ini dekat-dekat dengan perfectionist, tapi dia melampau. Dia semak kertas kerja dia sampai berkali-kali, sampai nak hancur ke tak, ada silap ke tak, ada silap ke tak. Keraguan pada susun atur dan struktur. Anak tak balik pukul 5, dia mengamuk, jantung dia nak meletup. 5-10 minit tak boleh, kena 5 juga macam tu. Ni saya minta maaf, tuan-tuan cakap anggota keselamatan antaranya ada yang kena ni, pasal dia punya struktur dia. Bukan semualah, ada cikgu, programmer, accountant ada kena. Ini geometrical, tapi ni tak berat sangat, cuma dia bagi orang penat lah nak melayankan dia punya straight tu. Itu orang penat sikit. Nombor 2, was-was kebersihan. Basuh tangan sampai nak hancur tangan. Ada kes dia ambil duit kertas, dia buh dalam mesin basuh, dia basuh, dia jemur macam jemur baju. Dia tanya pasal apa ni? Takut COVID. Duit kertas pun dia basuh. Kalau dia masuk tandas awam, dia akan rasa semua tandas tu semua najis. Contoh dia ni tandas awam punya tombol pintu, dia kena ambil tisu, dia kena buka macam ni. Pasal apa? Pasal dia rasa orang yang sebelum ni pakai tak basuh betul-betul, tangan duk pegang sana pegang sini, tombol pintu tu pun ada najis, nanti dia kena. Dia andai. Dah buka, dah tolak, buka tu dia seluruh kawasan tandas tu semua najis. Dengan kepala paip tu najis, dengan paip tu najis, semua najis. Jadi dia kena buat apa? Dia kena cuci tandas tu dulu. Dia bukan cuci macam kita juru-juru di rumah. Dia cuci macam cuci tandas rumah dia, setengah jam lah. Kemudian cuci tu pun dia cuci badan dia sekali. Pasal apa? Pasal bila dia pancut simen tu kan terpercik. Terpercik tu kena pula kain dia, dia basuh pula kain dia, jatuh pula kat buku lari, tembak buku lari, kena pula dinding, tembak dinding, kena balik selipar dia, pusing lah sampai sejam. Ini orang dia wuduk lama, mandi wajib tak lepas-lepas. Saya ada patient duduk, mak dia datang, masa tu budak ni umur 21 tahun. Mak dia cakap, "Ustaz, saya punya anak ni dah tidur dalam toilet, bukan sejam, 24 jam tidur, pasal mandi wajib tak lepas." Ustaz, ni bukan setan ke punya kerja? Setan punya kerja. Setan pun pelik tengok benda ni. Kalau setan punya kerja lah, semua orang boleh kena macam ni. Kenapa individu tertentu saja? Ya, memang dia bagi was-was, kita tak nafi, tapi exaggerate, yang lebih-lebih ni adalah penyakit yang dia alami. Nah, kalau kita suruh dia keluar lah lepas, kita tengok dia mandi wajib, kita suruh dia keluar lepas sehari, dia tak tahu berapa tangki dia mandi tu lah. Okey, seminggu 2 minggu kita datang jumpa dia. Bila kita cakap dengan dia, muka dia nak pandang tak pandang, muka jadi suram, tidur macam tak cukup, mood macam tak ada. Kita cakap dia pun macam tak dengar. Kita tanya dia, apa hal ni? Cuba cerita. Cerita, oh tu mandi wajib 3 minggu lepas tu saya rasa tak sah lagi. La ilaha illallah. Kalau dah sejam 2 jam sehari tu dah ingatkan dah sah, rupanya tak sah lagi bagi dia. Ini penyakit. Dan orang macam ni, kalau solat macam mana? Ni unik. Saya minta maaf terang-terang saya cakap, tuan-tuan mungkin ada alami pengalaman macam ni. Orang macam ni wuduk dia lama, ulang. Bila dia nak sembahyang, Allah, tak tahu silap apa. Apa? Kita duduk sebelah dia. Apa ni? Bukan sekali, 2 kali. Tak masuk lagi, dia repeat balik. Kita dah Fatihah dah setengah dah. Aduh, pakcik ni problem. Coba duduk belah sebelah dia, tangan sampai sini-sini. Dapat tangkap 3 kali. Kita pun alhamdulillah lega. Kita pun baca Fatihah dan Al-Walad-Dallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kita pun dengar, dia tak baca Fatihah pun tuan. Diam dia. Jadi bukan main ni. Lam yalid wa lam yulad. Kita lam yalid wa lam yulad, dia Allah lagi sekali. Rupanya tak settle lagi. Masya Allah. Aku ingatkan dah habis dah, tak settle. Bila kita rukuk, baru dia baca Fatihah. Dia baca Fatihah, nana punya kuat.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau boleh satu kampung dengan imam tu pun tak baca kuat macam tu. Kenapa dia jadi macam ni? Dia was-was bacaan dia tu sah tak sah. Kerana ustaz yang dia belajar tajwid kata apa? Al-Fatihah ni rukun, syarat mesti kena tajwid betul. Kalau tak betul tak sah Fatihah, tak sah Fatihah, tak sah sembahyang. Jadi ha besar ha kecil tu yang dia jadi alhamdulillah alamin. Ain dengan a, hamzah kena betul. Ar-Rahman Maliki Yaumiddin. Ya kana budu kana sta'in. Ya siratal mustaqim. Kim kaf qim. Kita dengar pernah dah, kita dah sujud dah. Dia tak habis gitu. Cak bagi. Bila dia habis, dia boleh kejar kita macam tak ada masalah. Dia ikut balik rapat sampai kita naik balik. Kenapa dia boleh ringankan yang lain? Pasal yang lain rukun sunat. Bacaan tu tak baca pun tak apa, jadi tak membebani dia. Fatihah tu wajib. Nampak? Rakaat kedua kita nak laihan dia punya karenah lagi. Ya Allah, kali kedua pula Fatihah dia. Kita nak baca, dia nak baca. Kita nak baca, dia nak baca. Ada dengar tak pernah? Ini ada. Okey. Bila lagi dia akan sangkut? Masa tahiyat akhir. Ha, situ problem, siaplah. At-tahiyat kusiku juga orang tu ni kan. Saya baik ni dalam masjid je kan. At-tahiyatu asyhadu alla ilaha. Seorang-seorang dia nak baca macam nak, kalau boleh ada mikrofon nak bagi dia mikrofon lah. Lepas tu dia pun bagi salam. Berjaya dia bagi salam tuan-tuan. Berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada orang dah. Dia tak ada orang dah balik makan nasi lah. Hamba habis semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia balik dia jumpa bini dia. Dia mengadu apa punya surah As-Sakinah. Ambil contoh ya. Imam semua tak boleh pakai, dengan pengurusi pun tak boleh pakai. Pasal apa bang? Bini dia dah tahu dah. Tuang nasi, tuang kari, buah lelok. Pasal apa bang? Tempoh semayang laju. Tak sah. Macam mana 5 minit, 10 minit boleh siap. Abang bagi salam semua tak ada dah. Abang pun masbuk je kerja. Ambil wuduk pun 13 kali. Tak ada, tak sah. Aku nak komplain Jabatan Agama. Bang, makanlah dulu. Bini dah suap dah, dia tak makan lagi. Tak apa, aku kena gudang garam 2 batang tu kat luar. Gudang garam dulu. Dia gelisah dia. Dia gelisah ni tuan-tuan. Orang macam ni, dia tak selesai tu masalah dia tu. Dia rasa, dia obsesif. Tak ulang benda ni, dia tak boleh. Jadi habis gudang garam 2 batang. Gudang garam dia tak was-was. Tak ada masalah. Bini dah habis makan, dah makan lah bang. Tak apa, kau makan dulu. Apa dia buat? Dia ulang balik semayang tu. Rupanya tak sah bagi dia juga. Dan orang macam ni cukup degil. Bila kita suruh dia rawat, dia rasa ni bukan masalah. Ustaz tu bukan tahu, doktor bukan tahu. Ni masalah aku sikit je. Sebenarnya dia penyakit. Dan bab keselamatan pun ada macam ni. Bab keselamatan, contohnya dia cek pintu. Kata Pak Abu tadi lah ada penyakit macam ni. Tak apa, perempuan Mak Minah ada OCD keselamatan. Dia tutup pintu rumah dia. Dia naik tidur, dia baring, dia baca Fatihah, dia golek-golek, dia rasa tadi masa aku tekan pintu tadi tu, aku dah rapat ke belum? Tak adalah, takkan 40 tahun kunci pintu, tak betul. Belum kot, kau orang masuk macam mana? Dia turun sekali. Dia cek pintu dia rapat ke tak. Okey, dah rapat, dah tutup dah. Dia pun naik. Dia naik, elok, dia baring-baring. Tadi aku rapatkan, tantang tombol tu aku buka balik tu. Ataupun dia tak bunyi pula. Turun balik. Tengok balik tombol, tengok balik ni. Naik balik tidur. Naik balik, dia cuba lagi. Dia teringat lagi. Tadi biasa kalau tekan pintu ni ada bunyi ketak. Ni tak bunyi pula ketak. Turun naik tu 10 kali. Pasal pintu. Saya ada patient, dia selalu berhenti kereta nak cek pintu dah rapat ke belum. Dia bawa kereta, sat-sat lagi 5 minit dia berhenti, cek pintu. Lampu yang hazard, yang pintu dalam meter dia tak pakai tu. Dia tak puati, dia mesti nak tengok dengan mata juga. Berhenti Jalan lagi sikit, setengah jam, berhenti. Jalan 5 minit, berhenti. Jadi kalau nak sampai Kedah mau berapa jam tak, atau berpuluh kali lah berhenti. Dan memang dia kena berhenti. Orang ni penyakit.
Dia ada geometrical OCD, dia ada was-was yang saya cakap tadi, kebersihan yang cuci melampau ni. Cuci melampau, yang keselamatan dia jaga sangat sampai tu lah. Duit kertas pun nak basuh, bisa basuh, takut COVID-19. Melampau dia punya ketakutan. Dan ada dalam bentuk agama lah. Dia rasa dia dah bercerai dengan bini dia ada. Yang ni pun ada juga, jatuh jumpa. Saya rasa saya dah lafaz macam-macam dah ustaz ni. Tak ada, awak rasa je. Tak, macam mana awak boleh tahu? Saya rasa lah. Rasa mana boleh? Dah cakap belum? Dah cakap dalam hati, macam-macam. Kita cakap tak, dia cakap dah. Dia cakap tak, dia cakap dah. Ini was-was. Was-was yang melampau. Yang mana kalau tuan-tuan jumpa orang macam ni, tolong nasihat untuk dia dapatkan rawatan, kerana dia terganggu. Dan dia akan mengganggu orang di sebelah-sebelah. Keluarga mungkin boleh bercerai-berai. Mungkin kerja pun boleh kena buang. Was-was ini. Jadi was-was ni penyakit. Kenapa orang ni jadi macam ni? Kerana masalah antaranya neurotransmitter dia. Dia ada chemical bernama serotonin yang membuatkan orang tu kalau dah kena sesuatu, otak cakap dah. Tapi sekarang mata cakap dah, otak cakap belum. Saya bagi contoh lah. Ni pen ni, saya cucuk tangan saya ni. Mata saya dah nampak dah saya kena cucuk, tapi otak saya cakap belum. Ustaz, pening lah ustaz, macam mana boleh jadi macam ni? Tuan-tuan, macam ni senang saya nak cakap. Kimia ni wujud. Pernah teman anak cucu ke bersunat? Kita lelaki semua sini sunat. Kita tengok budak tu dia elok je main handphone, makan chicken chop ke makan. Dia menyembang, padahal dia punya anu tu sekarang dioperate. Dia sedar, dia boleh bercakap, dia rasa dia lain semua ada. Tetapi kenapa dia tak rasa benda tu kena potong? Doktor masuk sesuatu kimia yang memadamkan dia punya di otak dia untuk rasa sakit bahagian itu. Jadi benda tu berlaku, dia tak rasa, tapi dia nampak dia. Kalau orang OCD, kimia neurotransmitter dia ada problem dekat belakang kepala dia ni. Jadi bila dia mandi, air kena, dia rasa tak kena. Jadi dia akan rasa dia tak buat lagi. Dia dah buat, dia rasa dia tak buat, dia ulang lah. Dan kimia ni perlu dirawat, perlu makan ubat. Orang macam ni tak boleh minum kafein, tak boleh makan koko yang kuat, kena ada makan ikan keli lebih sikit ke apa, kena makan pisang. Dia ada perawatan lah. Masalah orang kena benda macam ni, dia rasa dia tak ada masalah. Itulah masalah paling besar. Orang ada masalah psikologi tapi rasa dia tak ada masalah. Nombor 2 masalah bila dia jumpa bomoh. Bomoh akan kaya raya dan akan merosakkan lagi orang ni. Bukan mengelokkan lagi, bahkan boleh mensyirikkan orang. Wa na'udzubillah. Jadi ini masalah penyakit psikologi. Saya boleh cerita 2, dan 2 ni pun sebenarnya tak cukup untuk saya bahas semua. Biasa kalau saya seminar panjang, saya bawa slide dan apa semua, saya nak cerita betul-betul panjang tu. Jadi sebenarnya cukuplah saya cakap ada orang-orang yang was-was dia mengganggu dia. Syaitan tak nafi. Syaitan orang normal pun diganggu, tuan-tuan. Orang nak minum arak hari-hari tu tak was-was, langsung tu pun sakit juga. Orang main judi sampai jadi ketagih, habis gaji 1 bulan, tu pun penyakit juga. Tapi itu pun syaitan ganggu. Dia rasa syaitan tak ganggu dia. Semua syaitan ganggu. Tetapi orang psikologi ni dia ada sakit tertentu yang terkait dengan masalah otak, masalah emosi, dan dia boleh dibuktikan. Sebab tu kita bawa court case. Orang kadang-kadang dia buat tindakan yang luar biasa. Doktor cakap dia sakit, ada satu macam punya mental, kita pun tak boleh buat apa. Dan doktor ni kita tak boleh main-main. Kita tak boleh main-main. Kita pergi cedera dengan orang, kita cakap kita gila, tak boleh. Dekat balai kita boleh dah cerita, balai nak surat doktor, dekat doktor bukan boleh lepas. You tak boleh buat gila. Pasal gila ni penyakit. Penyakit can be proof. Kalau dia dalam term medical, mesti boleh bukti. Kadang-kadang ada kes orang buat gila, tak ada, kena juga hang. Pasal hang berlakon gila, tak boleh. Pasal dia ada, maknanya was-was anxiety ni wujud. Penyakit kegelisahan melampau ni wujud, penyakit was-was melampau ni wujud, dan dia boleh dibuktikan. Jadi kalau ada rakan-rakan kita, rakan sekerja, saudara mara yang ada terkesan dengan penyakit ni, boleh rujuklah kepada doktor ataupun ustaz-ustaz dawatan Islam. Saya cakap tuan-tuan, saya bagi talk macam ni, dia pun terkejut juga.
Ustaz Darul Syifa boleh jumpa saya lah, Ustaz rupanya kami duk rukiah jampi orang, rupanya selama hari ni sakit ni kot. Cakap betul lah, sakit bukan hantu jin je. Hang jampi dia berbulan-bulan dia tak jadi apa, pasal dia ada masalah lain. Saya kawan saya psikologis seorang, pernah jumpa budak umur 25 tahun, histeria macam masuk hantu. Budak perempuan umur 25 tahun. Semua orang tak tahu apa hal dia ni. Kita tahu itu bukan hantu ni. Pasal kita baca apa pun dia jadi tak. Dia bukan, dia ada something. Kurung dia, elok-elok pujuk dia, suruh dia cerita. Rupanya dia cerita juga. Umur 11 tahun dulu pernah kena rogol dengan cikgu. Nampak? Dia jadi macam tu hantu kat dalam filem TV tu. Tapi dia ada masalah lain. Nangis cerita 11 tahun kena rogol. Kenapa 12 tahun, 13 tahun dia tak marah? Pasal dia budak. Tak ada memberi kesan kat dia. Mungkin 25 tahun ni dia dah nak kahwin dah, sehari dua lagi. Dia mula datang dendam. Dia mula datang kecewa, geram. Dah tak boleh tak keluar, lama-lama tak tidur, tak apa, lama-lama jadilah macam tu. Macam hantu kat limah. Kita jampilah, kita buatlah apa pun, selagi tak selesaikan core problem dia, dia akan berterusan. InsyaAllah, itulah sedikit perkongsian daripada saya. Saya ni bukan ustaz sakit jiwa tuan-tuan, ustaz biasa, cuma saya ada sedikit kelebihan dan bidang tu. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Saya mohon maaf lebih kurang. Terima kasih kepada tuan-tuan semua. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.